Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak prasekolah kesayangan cikgu sekalian, anak-anak prasekolah yang selalu cikgu rindu. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang selamat, yang sentiasa sihat, dalam keadaan yang sentiasa mendapat rahmat dan perlindungan Allah. Baiklah, walaupun kita berada pada jarak yang jauh, pada jarak yang tidak dapat bersemuka, kita teruskan juga sesi pembelajaran. Dan cikgu hasilkan video pada kali ini, iaitu video yang kelima, khas untuk anak-anak prasekolah yang berada di rumah. Pada sesi pembelajaran kali ini, cikgu ingin mengajar anak-anak untuk terus belajar tentang kitar hidup haiwan. Pada sesi pembelajaran ini, cikgu mengharapkan anak-anak dapat menguasai kemahiran sains awal, iaitu dapat memerhati dan menceritakan tentang kitaran hidup haiwan, terutamanya haiwan-haiwan yang terdapat di persekitaran kita. Yang mudah-mudah saja, yang simple-simple sahaja. Baiklah, sebelum itu, mari kita lihat apa itu kitar hidup haiwan. Kitar hidup haiwan itu ialah proses perkembangan bagaimana terjadinya seekor haiwan dewasa, haiwan yang besar, yang sudah besar, ataupun kita namakan ia sebagai peringkat-peringkat pertumbuhan seseekor haiwan. Baiklah adik-adik, mari kita teruskan. Kita lihat kitar hidup haiwan yang pertama, itu kitar hidup nyamuk. Bagaimana terjadinya seekor nyamuk yang dewasa. Mari kita lihat. Pada permulaannya ialah nyamuk akan bertelur. Setelah bertelur, telur itu menetas menjadi jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik itu akan berubah menjadi kepompong dan seterusnya. Terjadilah seekor nyamuk yang dewasa. Kalau kamu nak tahu, nyamuk melalui 4 peringkat pertumbuhan, iaitu telur, jentik-jentik, kepompong dan juga nyamuk. Kitar hidup nyamuk ini mengambil masa 1 bulan dan nyamuk dewasa hanya boleh hidup beberapa minggu sahaja. Sekarang mari kita lihat bagaimana rupa bentuk telur nyamuk. Inilah rupa bentuk telur nyamuk. Dan setelah itu, telur itu bertukar menjadi jentik-jentik seperti ini. Dan cikgu yakin dan pasti ramai anak-anak sudah pun mengenali jentik-jentik, kerana jentik-jentik ini selalu kita lihat di kawasan air yang bertakung. Nyamuk akan bertelur di dalam kawasan air yang bertakung dan telur itu menetas menjadi jentik-jentik seperti ini. Setelah itu, terjadilah kepompong seperti ini. Inilah yang dinamakan kepompong nyamuk sebelum terhasilnya seekor nyamuk dewasa. Inilah rupa bentuk nyamuk dewasa. Beginilah berlakunya kitaran hidup nyamuk yang hanya memerlukan masa sebulan sahaja. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kitaran hidup haiwan apa pula selepas ini. Mari kita lihat. Kitar hidup rama-rama. Kita selalu lihat bagaimana seekor rama-rama itu cantik sekali kan. Tetapi kita tidak tahu pun sebelum terjadinya seekor rama-rama yang cantik itu, apa proses-proses ataupun kitar hidup sebelum terhasilnya rama-rama dewasa itu. Mari kita lihat. Baik, bermula dengan bertelur. Rama-rama juga bertelur. Seterusnya, mari kita lihat telur rama-rama. Bagaimana rupa telur rama-rama? Inilah rupa telur rama-rama. Telur rama-rama ini sangat nipis, sangat kecil, berkilat. Warnanya ialah putih ataupun kuning kekuningan dan bentuknya adalah berbentuk oval ataupun bujur seperti ini, dan ada juga yang berbentuk silinder. Telur rama-rama ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga 10 hari untuk matang sebelum ia bertukar menjadi larva ataupun ulat beluncas, bertukar ke struktur serangga dewasa, iaitu menjadi kepompong ataupun pupa. Kemudian 2 hingga 3 minggu
dia meneruskan perkembangan, membesar dan terus membesar, makan daun, makan tumbuh-tumbuhan, seterusnya barulah terhasilnya kepompong. Inilah kepompong rama-rama. Pada masa ini, dalam kepompong ini, kaki rama-rama akan mula terbentuk. Sayapnya juga akan mula terbentuk sewaktu berada di dalam kepompong ini. Seterusnya, dia akan cuba keluar daripada kepompong dan terhasillah seekor rama-rama dewasa. Rama-rama juga mempunyai kitaran hidup yang lengkap, iaitu melalui 5 proses sebelum terhasilnya seekor rama-rama dewasa. Kalau dulu-dulu bersama-sama dengan anak-anak prasekolah, kita selalu nyanyikan lagu rama-rama. Masih ingat lagi tak? Jom nyanyi sama-sama dengan cikgu. Dari ulat jadi kepompong, tidur lena dalam kepompong. Tiba masa kepompong pecah, pum! Jadi rama-rama yang indah. Rama-rama terbang merata, sungguh cantik aneka warna. Hisap madu kelopak bunga, tapi sayang hidup tak lama. Kan masih ingat lagi tak lagu rama-rama? Okey, cikgu harap kamu tak lupalah lagu tu. Baik, seterusnya kita lihat lagi kitar hidup haiwan apa pula selepas ini. Mari kita lihat kitar hidup haiwan yang berikutnya, iaitu kitar hidup katak. Seperti haiwan lain juga, katak itu bertelur. Telur katak licin supaya ia tidak melekat di antara satu sama lain. Kerana katak bertelur sehingga beratus-ratus biji dalam satu-satu masa. Okey, inilah rupanya telur katak. Setelah 21 hari, telur katak ini akan menetas untuk bertukar menjadi berudu. Maka terbentuklah berudu seperti ini. Berudu makin membesar dan membesar sehingga ia berjaya berenang di dalam air. Dalam tempoh 3 hari hingga 3 minggu, ekornya mula memanjang dan setelah itu maka terbentuklah seekor katak muda seperti ini. Setelah 5 minggu, berudu mula ditumbuhi kaki panjang dan lama-lama berudu akan mula kelihatan seperti katak muda dan menukarkan kulitnya. Kemudian, dalam tempoh 11 minggu perkembangan berudu, akhirnya terbentuk ataupun terjadilah seekor katak dewasa seperti ini. Pada masa ini, sudah tidak kelihatan lagi ekor katak seperti mana katak muda. Baiklah, cikgu harap adik-adik faham, anak-anak semua faham. Seterusnya, mari kita lihat lagi kitar hidup haiwan apa pula selepas ini. Mari kita lihat kitaran hidup lalat. Bagaimana terjadinya seekor lalat dewasa? Seperti haiwan lain juga, lalat itu bertelur. Ibu lalat akan mencari tempat yang sesuai untuk bertelur. Untuk pengetahuan kamu, seekor lalat boleh menghasilkan 2000 telur sepanjang usianya. Namun, setiap kali bertelur hanya 70 sehinggalah 150 biji sahaja telur yang akan dihasilkan oleh seekor lalat. Telur lalat tersebut akan menetas menjadi larva ataupun ulat sampah. Larva ini kemudiannya berubah bentuk menjadi pupa ataupun kepompong sebelum terjadinya seekor lalat dewasa seperti ini. Lalat hanya boleh hidup dalam tempoh masa 15 sehingga 25 hari sahaja. Namun, ada juga lalat yang boleh hidup selama 2 bulan tetapi jarang-jarang dan kadang-kadang sahaja berlaku. Dan untuk pengetahuan kamu juga, lalat dewasa akan mengambil masa 36 jam untuk bersedia dan bertelur semula. Baiklah, itu tentang kitaran hidup lalat. Seterusnya, marilah sama-sama kita lihat kitar hidup haiwan apa pula. Kitar hidup lipas. Bagaimana terjadinya ataupun terbentuknya seekor lipas dewasa. Juga bermula dengan bertelur. Lipas juga bertelur dan lipas suka tinggal dan bertelur di kawasan-kawasan yang gelap dan lembap seperti di dalam almari dan juga di bawah sinki. Ini dinamakan sarang telur lipas kerana di dalamnya akan mengandungi 16 sehingga 40 biji telur kecil.
Daripada telur itulah akan terhasilnya lipas muda yang dinamakan nimfa. Daripada telur tadi akan terhasil anak lipas yang kecil, ini yang dinamakan nimfa. Kemudian nimfa akan menyalin kulitnya beberapa kali sehingga terjadilah nimfa 2 seperti ini sebelum ia menjadi seekor lipas dewasa. Untuk makluman kamu, lipas boleh hidup sebulan tanpa makanan dan hanya seminggu sahaja dia boleh hidup sekiranya tanpa air. Hanya ada kepak bila dewasa. Maksudnya lipas hanya akan ditumbuhi kepak apabila menjadi lipas dewasa. Baiklah, seterusnya kita lihat lagi kitaran hidup. Kitaran hidup belalang. Bagaimana terjadinya seekor belalang dewasa itu. Okey, ini ialah telur belalang. Belalang juga bertelur. Telur-telur belalang terkandung di dalam karung yang berkulit keras seperti ini. Seterusnya, setiap karung itu mempunyai 10 hingga 300 biji telur yang berbentuk seperti butiran-butiran beras. Ini ialah telur belalang, nampak seperti butiran beras. Seterusnya, butiran-butiran beras ataupun telur-telur belalang ini akan menetas menjadi nim ataupun nimfa muda seperti ini. Dan belalang juga seperti lipas mengalami proses menyalin kulit. Beberapa kali setelah mengalami proses menyalin kulit itu, nim akan berubah bentuk menjadi seekor belalang dewasa seperti ini. Inilah dinamakan kitar hidup belalang. Dan cikgu harap kamu dapat mengetahui, kamu dapat menceritakan bagaimana kitar hidup beberapa haiwan yang cikgu tunjukkan pada hari ini. Dan setelah itu, cikgu mengharapkan kamu dapat menyiapkan tugasan iaitu melengkapkan kitaran hidup haiwan. Haiwan yang telah pun kita pelajari. Di mana cikgu akan menyediakan lembaran kerja ini dan kamu perlu melengkapkan kitaran hidup haiwan ini. Dan saya rasa kamu semua sudah jelas dan faham. Jadi selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.